Piri pukul 10 malam dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Nurvila Zakaria. Okey, hari ini yang berbicara mengenai ADHD ini. Baik doktor, tadi doktor dah kongsikan bersama dengan Syam dan juga pendengar-pendengar kita mengenai gejala dan juga perkara-perkara yang berkait rapat dengan ADHD ini, antaranya penyebab dan juga sebagainya. Setiap penyakit mesti ada penawar. Okey, jadi Syam nak tanya, apa mungkin ADHD ini boleh dirawat? Kalau boleh, bagaimana caranya? Okey. ADHD ni kalau kita tengokkan nak rawat 100% tu mungkin tidak lah. Okey. Kan ya? Okey, apa yang kita buat adalah kita kawal secara ubat-ubatan dan juga secara terapi tingkah laku secara amnya lah ya. Jadi dalam perawatan ADHD ni kita biasa menggunakan ubat-ubatan. Kita ada di Malaysia ni yang biasa kita gunakan secara amnya. Kalau dekat negara barat tu dia ada banyak lagi ubat kita gunakan yang kita panggil stimulan ataupun yang panggil non-stimulan. Yang biasa sangat kita gunakan adalah yang stimulan ataupun kita panggil ubat yang biasa kita gunakan methylphenidate. Ubat ni dia akan meningkatkan paras dopamin. Tadi saya ceritakan dia ni kenapa kurang fokus, semua tu disebabkan kurang dopamin. Jadi ubat ni akan meningkatkan paras dopamin diorang. Jadi cumanya pengalaman saya lah, bila saya beri ubat-ubatan kepada pelajar ni, saya akan bagi tahu mak ayah dulu. Saya kata benda ni bukannya wajib nak ambil, tapi dia membantu untuk anak-anak ni fokus. Sebab ada sebelum-sebelum ni saya bagi ubat, saya mungkin masa tu saya baru-baru lah kan ya. Mak bapak datang balik, dia kata, doktor saya tak nak lah ambil ubat ni. Saya tanya, kenapa puan tak nak ambil? Anak saya jadi macam bodoh, dia kata. Macam tikus duduk diam macam kan. Sebabnya terlalu diam. Dia sebenarnya efek bila kita bagi ubatan tu, budak tu akan dia duduk diam. Tapi ada jangka masa dia. Kalau kita bagi pagi, dalam pukul 12, kalau yang short acting tu dia dah start balik lah. Dia dah start aktif balik, dah start kisah balik kan. Jadi masa dia diam tu dia boleh fokus sikit. Dia boleh belajar lah, kalau cikgu mengajar dia boleh dapat. Tapi ada juga yang mak bapak tak sanggup tengok. Saya sendiri pun Syam, kalau anak kita demam kita tengok kan, daripada dia aktif lari sana lari sini, diam, tiba-tiba rasa macam bukan anak kita. Jadi macam itulah juga yang gambaran yang diberikan pada saya oleh mak bapak tu. Jadi saya saya beri dia orang peluang untuk mencuba seminggu, 2 minggu dan datang balik dapatkan pandangan. Dan pada masa yang sama saya minta feedback daripada guru-guru lah, macam mana. Sebab kadang-kadang kita terpaksa bagi ubat. Sebab Syam tahulah macam kita kat sekolah di Malaysia ni, satu kelas ada berapa orang Syam? 30, 40 kan. Kalau ada seorang, 2 orang hyperaktif dalam kelas, cikgu pening kepala, mengganggu pembelajaran dan so on kan. Jadi kadang cikgu pun minta ibu bapa pergi ke jumpa pakar dan dapatkan rawatan. Okey, itu ubat-ubatan. Ada satu lagi ubat yang kita bukan non-stimulan lah, yang kita gunakan jugalah. Jadi kadang-kadang kita tengok kalau tak sesuai dengan ubat yang stimulan, kita bagi ubat yang non-stimulan ya. Yang tu nama tu saya tak payah ceritakan lah ya. Okey, yang keduanya, selain daripada ubat-ubatan, yang penting adalah yang kita panggil tingkah laku. Sebab kita kena pasti tingkah laku dia fokus, kurang hyperaktif. Jadi kalau di hospital, kita boleh rujukkan pelajar-pelajar ni kepada unit juruparut cara kerja yang akan membantu pelajar-pelajar ni untuk fokus. Kalau kita tengok kan, pergi kat unit juruparut cara kerja tu, nak bagi budak fokus yang hyperaktif tu susah Syam. Kita suruh duduk pun dia bangun juga. Jadi kalau kita berpeluang, kita pergi tengok, dia punya kerusi pun ada kunci. Kursi kalau kita tengok macam Syam punya kursi ni kan, ada tempat letak tangan kan. Bila dia masuk, dia tak boleh keluar. Dia tak boleh. Jadi dia duduklah fokus kat situ. Kalau saya tanya kawan saya juruparut cara kerja macam ni, dia buat okey, contohlah katakan nak 5 minit ke nak 10 minit. Bila dia duduk kat situ buat kerja, contohnya mengala ke ya, ataupun menulis ke, lepas 10 minit dia akan ada reward dia lah. Itu kita panggil reward system. Jadi peningkatan daripada segi berapa lama untuk dia fokus tu akan naik. Dan perawatan ni biasanya dalam seminggu ataupun 2 minggu sekali, bergantung kepada berapa banyak klien yang mereka ada lah di unit juruparut kerja. Itu daripada segi tingkah laku, daripada segi fokus. Begitu juga kalau kita kenal pasti, sebab masa kali pertama kita hantar kepada juruparut kerja tu, mereka akan nilai apakah masalah pelajar ni. Contohnya dia kata dia memang tak boleh tunggu turn.
Bila beratur nak je cepat tak keluar barisan, menyebabkan orang lain marah. Jadi dia akan ajar jugalah benda-benda macam tu, bergantung kepada apa yang masalah dia orang hadapi ya. Apa tu yang ketiganya, pada saya secara apa kita panggil, yang pentingnya adalah kemahiran sosial. Kemahiran sosial mereka untuk berinteraksi dengan kawan-kawan, berinteraksi dengan mak bapak, menunggu kalau mak bapak bercakap. Kalau dekat klinik kan, kita tengah cakap dengan mak bapak, dia cepat-cepat tanya kita kan. Kadang-kadang mak bapak kata, nanti dulu. Mak bapak rasa macam malu. Saya kata tak apa kan. Sebab itu memang tabiat dia orang. Tapi cumanya kita kena ajar, dan kita lebih macam kalau di klinik tu saya lebih kepada mak bapak sebenarnya. Anak tu memang orang kata dia akan belajar dengan latihan dan rutin yang tetap oleh mak bapak. Okey, kalau mak bapak kata ajar, okey sekarang contohnya lah ya, kalau katakan anak ni suka mengganggu perbualan, okay, kita akan ajar mak bapak, okey kalau mak dengan ayah bercakap, katakan Hanif kena tunggu duduk sekejap. Nanti bila dengan mak bapak, mak dengan ayah habis cakap, Hanif baru cakap. Mungkin kali pertama dia tak boleh nak tunggu 1-2 saat pun mungkin tak boleh kan, dia akan interact. Tapi slowly bila mak kata nampak 10 minit, mak kata oh bagus hari ni, Hanif boleh tunggulah. Nanti ibu sangat suka Hanif dapat tunggu macam ni. Lama-lama dia akan belajar rutin yang sama, peraturan yang sama, akan menyebabkan budak ni lebih faham. Itu dia sebenarnya kalau kita ikutkan apa yang kita ajar, mak bapak ajar ni adalah berkait rapat dengan perkembangan otak anak tu sendiri. Sebab anak kita membesar secara fizikal dan otaknya pun berkembang secara fizikal. Semasa otak ni berkembang, dia akan mengalami yang kita panggil pruning. Pruning ni macam kita trim pokok kan. Kita trim pokok. So apa-apa saja aktiviti yang kita buat berulang-ulang kali, dia akan kekal. Yang mana dia tak buat, dia akan ke tepi. Jadi kalau mak bapak ajar, hari-hari mak bapak ajar cara bercakap, hari-hari mak bapak ajar nak pakai kasut, duduk dulu, hari-hari mak bapak ajar nak masuk kereta, buka pintu elok-elok, duduk baru tutup pintu, contohnya kan. Aktiviti yang sama, rutin sama, anak ni akan belajar. Jadi skill tu ada. Sebab tu perlunya intervention awal. Kalau kita kenal pasti anak-anak dengan hyperaktif, kita perlu latihan yang begini. Kalau kita ambil tak kisah, kita lepaskan kat sekolah, tak apalah, cikgu ajar, yang penting anak aku pandai dapat ABC, itu silap. Bila di rumah, kita pun kena ada sistem yang sama macam cikgu ajar. Sebab tu biasanya saya galakkan sangat supaya mak bapak berjumpa dengan guru-guru, nilai balik di mana masalah anak mereka. Contohnya dia kata anak ni selalu suka hilang barang. Kalau di rumah kita akan cek, contohnya kita akan cek beg sekolah dia, kat mana abang simpan pensel, kat mana abang simpan pembaris. Di sekolah pun cikgu gunakan kaedah yang sama. Jangan kat sekolah cikgu kata okey, tak ada pembaris, tak ada pensel, okey pergi pinjam orang lain kan. Kalau kat rumah kita kata okey, tak ada pembaris, tak ada pensel, abang cari dulu sampai jumpa. Kat sekolah pun cikgu kena benda yang sama. Okey, cari dulu kat mana jumpa. Kadang dia tak poket lain aja. Jadi dia jadi disorganized kan. Jadi sistem tu kena sama. Tinggal lagi saya sendirilah pun kan, bila cikgu panggil kat sekolah tu, kadang rasa macam tak ada masa kan dia kan. Tapi pas pengalaman saya di Australia dulu kan, memang regular mak bapak akan berjumpa dengan guru. Jadi yang itu yang saya galakkan lah, untuk mak bapak berjumpalah dengan guru. Saya rasa guru-guru sangat nak membantu pelajar kan. Tapi kadang-kadang kita rasa macam alah, kat sekolah tu cikgu punya kerja, kita tak boleh macam tu lah ya. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, tapi saya sendiri pun, bila saya bercakap ni, memberi peringatan kepada diri saya jugalah. Dapatkan pandangan daripada guru supaya kita sama-sama dapat sistem yang sama untuk mendidik anak-anak kita lah. Okey, yang ketiga, saya dah ke berapa dah tadi tak ingat lah. Okey, seterusnya aktiviti yang penting untuk anak-anak hyperaktif ni adalah aktiviti fizikal. Kalau ikut kajian, bila kita membuat satu aktiviti fizikal, dia akan meningkatkan dopamin. Saya tak ingat siapa namanya, ada seorang psikiatris tu, dia cerita tentang perkembangan otak tadi ya. Dia kata kadang-kadang kita tengok pelajar ni dia mudah buat aktiviti yang berisiko, kita panggil lah berisiko. Kita kata budak ni macam tak fikir semua kan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah bila mereka meningkat dewasa, ada satu tahap dopamin tadi tu rendah. Dan perkembangan otak anak, masa kalau kita tengok kita panggil apa ya, scan otak tu, ada bahagian yang belum mature, belum matang. Dan yang salah satu benda yang belum matang untuk anak-anak adalah di bahagian yang kita panggil pleasure center. Pleasure center ni maknanya macam dia buat sesuatu dia suka, ada keseronokan kan. Itu yang belum matang. Tapi
Maksudnya macam ni, kalau katakan budak tu, dopamin tu dia terlibat dalam pleasure center ni. Jadi bila dia rendah, hyperaktif tadi kan, budak yang hyperaktif tu dia relatifnya rendah, ada dopamin ni. Bila dia membuat sesuatu yang baru, dia akan meningkatkan dia punya dopamin level dan dia dapat pleasure kat situ. Sebab tu dia suka buat benda-benda yang kadang-kadang kalau tengok budak remaja, lomba motor lah, buat benda-benda yang kita rasa risky kan. Sama juga dengan budak hyperaktif. Bila dia dah bosan, dia tak ada benda nak buat apa, tarik turun kawan lah. Ataupun pergi buka kasut lah, pergi toilet lah. Itu aktiviti macam tu. Jadi kita menggalakkan belajar yang ada hyperaktif tu dengan aktiviti fizikal yang banyak. Contohnya benda yang macam anak saya suka galakkan dia orang memanah. Memanah tu dengan fokus yang bagus dan dia boleh mengeluarkan tenaga dia lah. Itu yang saya rasa sangat perlu. Dan di sekolah yang kita boleh applykan adalah masa aktiviti bersenam lah. Cikgu patutnya ambil, guru-guru pendidikan jasmani ambil peluang ini untuk gunakan waktu bersenam tu kita kena pasti budak-budak hyperaktif ni supaya dia orang gunakan dia aktiviti fizikal. Baik. Okey, itu antara perkongsian telah pun dikongsikan oleh Ibu Dr. Norzila Zakaria mengenai ADHD ini. Okay. Jadi saya kira dengan penerangan yang panjang lebar ini boleh memberikan sedikit pencerahan kepada pendengar-pendengar kita. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan teruskan lagi untuk ruangan ini berkongsi informasi dan juga maklumat bersama dengan doktor-doktor pakar kita yang akan bersama dengan guru kita setiap hari Selasa bermula 9.30 malam. Jadi terima kasih doktor kerana sudi kongsi informasi dan juga maklumat bersama dengan kita malam ini. Jadi guru kita terus kekal dan juga setia bersama dengan Syam untuk ruangan ini, cerita kita Kelate.